Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wa dan rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muka surat apa? Lima. Okey, ke surah 5. Alright. Baris pertama. Baris pertama sama dengan yang ujung muka surat 4. Okey. Itu dia ulang 2 kali tu. Okey. Muka surat 5, cuba tengok baris yang kedua. Muka surat yang kelima. Untuk sedikit ulang tayang, sila kembali ke muka surat yang pertama. Muka surat yang pertama, sekarang kita berada pada fokus perkataan alima ya'lamu. Alima madhi, telah mengetahui. Mudhari'nya ya'lamu. Kemudian amar i'lam, ketahuilah. Kemudian nahinya la ta'lam, jangan tahu, jangan ketahui. Jadi insya-Allah ayat-ayat tu dia akan cover semua, kecuali rasanya fi'il nahi sajalah. Fi'il nahi tak ada dalam Quran. Dia tak ada arahan jangan tahu. Nak tahu apa-apa tanya. Ya. Ustaz tahu tak tahu jawapan tu pulang pada ustaznya lah. Tak tahu angkat tangan je lah. Okey ya. Alright. Jadi muka surat 5. Baris yang kedua. Muka surat 5. Baris yang kedua. Kita sudah masuk fi'il mudhari'. Jadi seperti biasalah. Jangan malu, jangan segan, keluarkan tapak tangan. Semua tapak tangan letakkan di sebelah. Supaya waktu nak menterjemah nanti tu, kita tahu siapa dia. Kena sebut siapa ya. Contohnya baris yang kedua itu adalah anta. Baris yang kedua itu dia berada di jari tengah atas sekali. Jari manis atas sekali pun sama juga. Cuma secara konteksnya kita guna jari tengah atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Ustaz tak dengar lah Ustaz. Tak ada suara. Tak dengar? Yang lain dengar tak? Elok je. Mungkin Dengar je. Puan Zahra punya speaker kot. Cuba check. Rasanya majoriti dengar. Okey. Alright. Dalam ayat kita baris yang kedua tu ada dua fi'il mudhari' daripada perkataan yang sama. Satu ta'lamu, satu lagi a'lamu. Satu lagi ana. Dua-dua mudhari'. Jadi ayat ini
dialog di antara Nabi Isa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Maidah. Di awal ayat itu Allah bertanya kepada Nabi Isa. Bila Allah bertanya, bukan Allah tak tahu. Dia tak sama macam saya tanya. Saya tanya, saya tak tahu. Allah tanya itu simbolik. Sebenarnya soalan itu, walaupun dalam ayat itu ditujukan kepada Nabi Isa, mesej itu sebenarnya ditujukan kepada orang Kristian. Jadi seolah-olah Allah buat satu soalan kepada Nabi Isa. Ada tak? Pernah tak engkau suruh orang sembah engkau dengan sembah mak engkau? Ada tak engkau pernah suruh orang jadikan engkau dan ibu engkau tu sebagai Tuhan? Dia takkan Allah tak tahu kan? Jadi Nabi Isa jawab ni maknanya apa? Mesej kepada orang Kristian yang selama ini menyembah Nabi Isa dan menyembah Maryam. Okey. Jadi ayat tu panjang lah. Salah satu ayat ni apa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Ka di ayat itu engkau. Engkau di situ merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata Nabi Isa? Ta'lamu. Engkau mengetahui. Ini mudhari'. Jari tengah ya. Engkau di situ Allah. Engkau mengetahui apa yang fi dalam pada nafsi diriku, dalam diriku. Apa yang ada dalam diriku. Okey. Wala a'lamu, dan tidak aku mengetahui. Aku tidak mengetahui apa-apa yang fi di dalam nafsika. Okey, perkataan nafs di situ diulang 2 kali. Yang pertama tadi kita terjemahkan sebagai diri. Diriku. Tetapi perkataan nafs yang terakhir di belakang itu, dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tauhid, untuk Allah dia tidak kata diri. Dia kata apa? Essence, zat. Bahasa Tauhid lain. Engkau mengetahui apa yang dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsika, dan aku tidak mengetahui apa-apa yang di dalam zat engkau. Allah dia tak kata diri ya, zat. Sebab Allah bukan makhluk. Alright. Itu beza terjemahan lah. Untuk manusia kita kata diri. Untuk Allah kita kata zat. Okey. Yang pertama, baris seterusnya. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi. Okey. Dalam ayat ini pun 2 perkataan yang menjadi fokus kita. Satu anta, satu lagi huwa. Ya'lamu asalnya. Satu di jari tengah, satu yang original di jari kelengking. Jadi sebaiknya begitulah. Nampak saja perkataan fokus, tahu di jari mana. Ya. Mak Ustaz, muka surat berapa Ustaz? Ke surat 5. Okey. Terima kasih. Ya. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Alam di situ 2 perkataan. Yang pertama yang kedua lam. Itu tidak. Adakah? Bukan tidak. Itu adakah. Adakah. Satu perkataan saja, satu huruf saja.
Okay, sebab itu dalam ayat Quran tu ada satu ayat tu tak boleh salah baca. Ataupun kenapa cikgu-cikgu tajwid kata perkataan Allah itu alif tak boleh panjang. Allah. Sebab kalau kita kata Allah, kan dalam Quran tu ada kul Allahu azina lakum. Jadi panjang tu maknanya dia ada alif Allah dengan alif yang inilah ni. Dua alif tu sebenarnya. Adakah Allah? Dia gabungkan dalam tulisan. Tapi dia tak sebut Allah. Dia jadikan apa? Allah. Jadi sebab itu dia kata jangan dipanjangkan alif tu. Sebab kalau kita panjangkan alif, yang kita baca itu bukan Allah, tapi kita baca apa? Adakah Allah? Qul Allahu azina lakum. Okey, jadi satu huruf itu bermaksud soalan. Kemudian lam itu maksudnya tidak. Lam ni tengok ayat, tengok perkataan lah. Kadang-kadang dia jadi belum. Kadang-kadang dia jadi tidak. Okey. Jadi alam adakah tidak? Tapi adakah tidak ni Melayu tak gunalah. Melayu kita kata apa? Tidakkah. Tidakkah ta'lam engkau mengetahui? Tidakkah engkau mengetahui annallah bahwasanya Allah ya'lamu, dia mengetahui apa-apa yang fis sama, di langit, apa-apa yang di langit, wal ardi, dan bumi. Okey. Alright. Cukuplah. Saya tak boleh baca lebih-lebih lah. Nanti ganggu majlis nanti. Okey. Okey. Bila kita baca, selain daripada fokus kita, sekarang ni fokus kita, kalau perkataan alimah yang lamu tak boleh tak dapat lah. Kalau dia tak boleh terjemah, saya tak tolong lah. Saya akan kata apa? Sila lihat muka surat pertama. Sebab itu fokusnya. Di situ kita dah bekalkan makna sekali. Jadi sekarang ni kita berada di mudhari'. Cumanya, ayat seterusnya itu katakanlah perkataan tu kita tak tahu. Ada serta perkataan yang selain daripada alimah ya'lamu tu, kita tak tahu makna. Tak apalah. Vocab baru tak tahu, tak ada masalah. Cuma kalau boleh katakan tak tahu pun, andai kata dia kata kerja, disebabkan kita dah belajar semua sekali tapak tangan, sila nyatakan dia itu fi'il apa. Sebab itu tapak tangan semua kena keluarkan. Jangan disimpan. Nak puasa dah ni. Sebab dah ada yang hilang sebelum puasa, dah hilang pula nota tangan. Tak beraya nanti nampaknya. Okey kat mana pula nota tangan banyak tu Alright. Nota tangan tu memang kena sentiasa ada lah. Ustaz. Okey. Ustaz, tanya ni. Apa nama yang alam tak lam, kalau ni kenapa tak jadi alam tak lamu? Tu saya tak apa jelaskan. Okey. Yang itu insya-Allah lepas raya tahun 2025 insya-Allah. Tak ada saja gua. Dia mudhari' ni Datuk, dia yang kita belajar tapak tangan mudhari'. Cuba tengok tapak tangan mudhari'. Tapak tangan mudhari' ni dia banyaklah, dia ada 5 jari tu kan. Jadi 5 jari ada 14 kotak. Sekarang tak payah pening-pening, kita ambil yang original je. Ataupun kita ambil yang dia tak ada imbuhan belakang. Maknanya fokus kita ni sekarang ni ya'lamu, betul? Jadi ya'lamu ni kita cek dekat jari tu yang belakang dia mim je, dia tak ada topak. Dia tak ada topak lain. Contohnya ana. Ana belakang dia mim. A'lamu. Nahnu na'lamu.
Okey, anti tak boleh sebab anti ada ya nun. Antuma tak boleh. Antunna tak boleh. Anta sebutnya anta. Jari tengah atas sekali ta'lamu. Dia jari manis atas sekali pun sama. Ta'lamu. Okey, yang terakhir jari kelengking atas sekali. Ya'lamu. Yang lain kita tak ambil sebab apa? Yang lain tu selepas mim ada tambahan. Okey, maknanya yang kita belajar, versi yang kita belajar sekarang ni, kita punya versi original ialah huruf akhir itu baris depan. Ya'lamu. A'lamu. Na'lamu. Okey. Tetapi mudhari' itu untuk next level nanti dia boleh berubah. Daripada baris depan, huruf akhir dia boleh jadi baris atas. Dan dia boleh jadi baris mati. 3 keadaan. Kenapa? Adalah dia punya nota tu. Ada orang ganggu sebelum dia. Maknanya daripada ta'lamu yang sepatutnya, dia boleh jadi ta'lama, dia boleh jadi ta'lam. Tapi makna sama. Dia masih mudhari', tidak ada membezakan apa-apa. Cuma ada benda yang datang sebelum dia yang menyebabkan daripada baris depan terpaksa ubah jadi baris atas dan terpaksa ubah jadi mati. Itu grammar lah. Dia tidak mengubah sedikit pun tentang makna. Tetapi dia sangat signifikan bila mana kita nak bercakap dalam perbualan ataupun kita nak baca Quran ataupun nak baca teks yang tidak berbaris. Maknanya Arab boleh tahu. Dia baca ni depan ke atas ke mati. Ke dia memang hentak belasah macam tu je. Maknanya itu semua teknikal. Kita sebenarnya tidak mencabarlah, walaupun honestly lah setengah-setengah student kita dah campur-campur ni, ada yang senior, ada yang junior, tapi maknanya ada yang pernah belajar dengan pelbagai ustaz-ustaz yang lain. Setengah tu dia belajar i'rab, dia belajar fa'il, maf'ul bih dan sebagainya. Itu nota-nota dan pelajaran-pelajaran sebegitu kita tak kata tak penting lah. Sebenarnya dia sama je, dia mana subjek dalam bahasa Arab ni dia penting. Cuma yang kaedah yang sana tu dia sebenarnya lebih kepada nak baca teks yang tidak berbaris. Macam mana nak bunyikan. Macam kita, kenapa kita tak berapa nak fokus yang itu? Sebab Quran yang kita baca dah ada baris. Faham tak? Lainlah kalau katakan, okeylah Ustaz, tahun 2025 kita beli Quran baru Ustaz yang tak ada baris. Macam kita baca? Kita tak apalah. Kan? Nak dengarlah bunyi dia, Ar-Rahmanur Rahim ke Ar-Rahmanur Rahim ke. Tapi yang kita baca ni sudah apa? Berbaris. Yang itu dia nak baca kitab yang dipanggil dalam bahasa Indonesia tu, dia ada buku tu boleh beli. Dia kata apa? Cara-cara membaca kitab gundul, dia kata. Kitab gondol. Maksud kitab gondol, kitab tak ada baris. Macam nak bunyi? Jenuh nak bunyi sebab kita tak tahu barisnya atas ke, bawah ke, depan ke, tanwin ke. Itu cabarannya lah. Tapi kita tak berapa ke sana lah. Itu dia lagi particular, lagi fokus. Kita tapak tangan 6 ni pun nak demam lah. Kan? Kalau yang itu migraine semua cuma yang itu kita pernah buat jugalah. Tapi maknanya statistik yang berhenti dengan yang kekal tu lagi ramai daripada yang berhenti nanti. Okay. Alright. Itu contohnya lah. Alright. Baris. Ya, sama. Jadi kembali kepada baris yang saya nak sebut selepas ni nanti. Maknanya kalau tak tahu makna tidak mengapa. Tapi kalau boleh kenal pasti dia fi'il apa. Kalau madhi sebutkan madhi. Madhi mana, mudhari' mana, amar mana, nahi mana. Itu saja. Tapak tangan dah ada dah. Tapak tangan semua dah ada. Gunakanlah tapak tangan tu. Pakai sungguh-sungguh lah. Sampai koyak pun tak apa. Nanti saya ganti, jangan risau. Selak je sampai koyak rabak pun tak apa. Itu tanda gunalah. Okey. InsyaAllah. Silakan. Hari ni kita nak minta Puan Aisyah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Ustaz? Okey, dengar. Fala taj'alu lillahi andadan
wa antum ta'lamuna. Ya. Fala maka jika maka tidak Sebelum kita nak tahu tidak ke jangan ke, kena tengok selepas tu fi'il apa? mudhari'. Mudhari' jari mana? Jari tengah atas. Jari tengah atas. Jari tengah atas tak ada waw belakang. Oh. Kena check betul-betul. Kalau mudhari' atas tak ada, belakang tak ada top up. Dia ada top up depan je. Okey. Kalau tak ada, nampak gaya kena pindah jari lain. Jari manis bawah sekali. Jari kelingking bawah sekali. Jari kelingking bawah sekali, tak ada nun pula. Macam-macam, tak selesai. Dia macam itulah cara dia. Memang penat lah. Tapi itu cara dia. Kalau dapat memang puas hati. Kita akan rasa kepuasan hati dia. Kalau kita teka, yes, jari kelengking bawah sekali, macam dah kena lah. Tapi tengok, kelengking bawah sekali, tak ada pula apa? Tak ada pula nun. Okey. Jadi, nak cuba sekali lagi, macam mana? Cari pula fi'il mana yang tambah lam alif kat depan. Itu cara dia. Semua tu ada dia punya hint dia. Fi'il yang tambah lam alif kat depan, fi'il apa? Amal. Fi'il amal tak ada lam alif. Fi'il amal alif je. Oh, lam alif. Bukan alif, lam alif. Nahi. La tashabihu Nahi, Ustaz. Yes. Kalau dah tahu fi'il nahi tu jari mana pula? Jari tengah bawah sekali. Siapa? Jari tengah bawah sekali tu siapa? Awak semua. Awak semua. Okey. Jadi kalau kita dah kenal pasti dia itu fi'il nahi, dia tidak ke jangan? Dia Tidak. Jangan. Tidak bukan nahi. Jangan. Maknanya Maka jangan kamu semua. Maknanya okeylah. Kalau setakat tu okeylah. Tak tahu ja'ala. Apa maksud ja'ala? Dulu kita dah baca ja'ala apa? Jadikan. So jangan kamu semua Jadikan. Jangan kamu semua jadikan. Alright. Allah. Bukan Allah tu, lillah. bagi Allah. Andada ni tak tahu, Ustaz. Okey, tak apa. Tak tahu, skip je. Wa antum sedangkan kamu ta'lamuna kamu semua mengetahui. Terima kasih. Cuba tengok anda dan ni dulu kita pernah jumpa. Dia daripada Ada. Niddun. Kalau singular je niddun. Kalau satu niddun. Kalau banyak anda dan nid ni apa? Nid ni yang setara, sekutu, yang sama. Okey. Fala taj'alu lillahi andada. Yang tu tak penting sebenarnya. Yang penting perkataan terakhir tu. Ta'lamun. Cuba tengok. Ta'lamun. Kita dah sebut ya. Kita dah kata fokus kita ialah alima ya'lamu. Alright. Alima ya'lamu itu maknanya mengetahui lah. Tapi dia ada berasal dari kata al-dasar ilmu. Ilmun. Jadi kenapa orang yang sebegini Allah murka, Allah cela? Ini bukan orang bodoh ya. Ini bukan orang tersilap. Ini orang masjid jumpa bomoh. La ilaha illallah. Orang yang muka setiap hari masuk kelas, dia jumpa bomoh. Kalau orang yang tak tahu lain.
Ni duduk meja depan sekali depan ustaz ni. Pergi rumah juga. Sudah. Sebab tu dia kata wa antum ta'lamun. Padahal kamu semua mengetahui, maknanya padahal kamu semua ada ilmu pengetahuan. Itu lain dosa dia. Sebab itu Allah kata fala taj'alu, maka janganlah kamu semua jadikan lillahi, bagi Allah itu andadan, yang setara, sekutu. Wa antum, sedangkan, wa tu bukan dan, wal hal, padahal, sedangkan kamu semua a'lamun, kamu semua mengetahui, maksudnya kamu semua ada ilmu pengetahuan. Yang bahaya tu. Okey. Saya kebetulan, ni cerita je lah, kebetulan seminggu dua yang lepas ni, bila saya tengok saya punya Facebook tu, dia duk terkeluarkan Facebook kita ni ada yang ruangan Facebook, lepas tu ada ruangan yang jual-jual barang, ada ruangan yang video. Jadi bila saya klik video tu, kan banyak video dalam tu. Kebetulan video yang saya tengok tu live. Siapa dia? Orangnya baru kena tembak 2 hari lepas meninggal. Yang bomoh dekat mana tu. Dia pakai apa macam hantuah tu. Kemudian dia pakai tangkal, dia pakai tasbih, dia pakai ayat-ayat. Dia kata dia ayat lah. Dia kata dia pawang diraja lah, pemuda Bani Tamim lah. Penon-penon waktu mula-mula nak mengubat tu dia bacalah ayat-ayat. Tapi bacaan pun minta maaf cakap lah. Bacaan pun teruk. Kan? Tapi kira dia boleh semua ubat. Dia ubat orang kanser pun sebab dia kata, ini doktor ni tak boleh. Ini bukan doktor, ni kena jumpa saya. Lah kali 2 hari lepas tak tahu apa cerita. Katanya lepas mengubat tu ditembak. Dah meninggal lah kawan. Di rumah pun tak ada nombor. Di rumah yang tidak bernombor. Tapi kes tu tak tahu siapa lagi lah yang tembak. Cuma orang dapat snap dia punya live. Sebab dia setiap kali dia mengubat tu dia buat live. Bagusnya dia buat live. Dia tak ada berdua dengan perempuan dalam bilik ke, memang semua dia buat live lah. Jadi katanya video terakhir sebelum ditembak tu gambar orang tu ada. Dan ada interaksi dalam tu. Setiap kali dia mengubat tu akan ada chat tu berjalan. Saya 2 lagi dapat lah kot. Tapi nak katanya ramai dia punya apa, yang berjumpa tu ambil nombor dengan dia. Wa antum ta'lamu, padahal kamu semua mengetahui. Nauzubillah. Okey. Seterusnya. Selesai. Puan Aisyah selesai. Silakan. Puan Asyah silakan. Okey, yang lain yang risau 3A, 3W, 3Z, kita random macam tu. Nanti kan dia kata A je hari ni. Okey. Ada? Puan Asyah ada? Skip ke Ustaz? Oh, skip. Sampai ketua kelas yang cuti pun terpaksa tolong ni. terpaksa bagi syafaat ni. Okey. Puan Asma silakan. Ya. Right. Speaker tak buka. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna. Itu fi'il apa tu? Tasumu. Ini saya tolonglah. Yang ni Datuk tanya tadi. Ini asal dia tasumuna. Dia buang nun tu. Tasumuna. Bila saya kata tasumuna, Puan Asma, fi'il apa? Fi'il mudhari'. Jari mana? Jari kelingking bawah sekali. Kelingking ke jari tengah? Jari Muna. Depan ada ta.
Tak ada nun tu. Ustaz. Kata, saya dah sebut yang asal tu, tasumuna. Kan saya dah sebutkan yang asal. Dari mana? Dari macam Ustaz mana dia mendorong. Memang dalam Quran tak ada nun, tapi saya dah sebutkan. Bersih asal dia tasumuna. Dari mana? Jari Bawah sekali. Ha? Ustaz. Jari tengah bawah sekali. Ya. Tasumuna. Jari jari tengah. Bawah sekali Ustaz. Awak semua. Itu madhi dia apa? Sama. Sad, alif, mim. Sama atau apa? Telah puasa. Tasumuna, kamu semua berpuasa. Okey, silakan terjemah. Dan jika. Jika yang mana jika? Ya. Kat mana jika? An tu bawah. Jika in. Bahawasanya. Bahawasa. Dan bahawasanya kamu semua berpuasa. Lebih baik awak semua. Lakum. Kamu. Bukan kum. Lakum. La tu ada makna. Bagi kamu semua. Alright. Bahawasanya. Ini in. Tadi ad. Dia terbalik pula dah. Tadi ad ni in. In. Sesungguhnya. In itu inna. Ini jika. Jika. Dah tulis jika, dia cakap lain pula. Jika kamu semua mengetahui. Alright. Ini tak lama lagi ni cerita puasa ni. Wa antasumu khairun lakum. Ini cerita sama ada musafir nak puasa ke tak puasa, sakit nak puasa ke tak puasa. Tapi nanti di ujung tu ada satu isu yang Allah kata wa antasumu, asalnya tasumuna. Dan bahawasanya kamu berpuasa itu khairun, lebih baik. Lakum, bagi kamu semua, in sekiranya, seandainya, kuntum adalah kamu semua, ta'lamun, kamu semua mengetahui. Sekiranya kamu semua mengetahui. Sekiranya kamu. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Alright. Puan Zakiah, silakan. Speakernya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Okey, cuba tengok. Yang pertama tu fi'il apa? Arahan siapa? Amar. Amar lah ya. Amar siapa? Maksudnya? Jari mana? Jari tengah bawah. Siapa? Kamu Alright. mereka. Amar tak ada mereka. Kamu semua kan? Kamu semua ya. Okey, tengok sini. Tengok yang saya share ni. Ini asal dia. Bila kita kata alif yang di awal ini adalah hamzah wasal. Nampak? Dia tak ada baris ni. Betul? Kita baca kan, kita tengok huruf ketiga ni. Sama ada as ke is ke us. Dalam kes ni is'al lah. Jadi maknanya dalam tulisan, bila dia itu hamzah wasal, bila depan dia ada fa, dalam resam Osmani, dia buang terus. Sebab apa? Dia tak ada function. Nampak tak? Jadi dalam bahasa Arab tak boleh. Kalau dalam bahasa Arab yang bukan Quran, alif ini kena ada. Tapi dalam resam Osmani, dia buang terus. Kenapa? Kalau alif tu ada pun, kita tak bunyikan dia. Kita baca fas'al. Jadi tulis asalnya ada alif. Okey, silakan. Maksudnya apa? Maka apa maksud sa'alah? Fi'il madhi? soal. Bertanya. Sa'alah telah bertanya. Okey, arahan. Maka telah bertanya itu madhi, ini amal. Maka bertanya kamu semua.
ahli Ustaz. Ahli Okay. zikri. Alright. Mengingat zikri, mengingatlah. Okay. Jika adalah kamu tidak kamu semua mengetahui. Okey, terima kasih. Hari ini perkataan ahluz zikri, cuba tengok, ahlaz zikri, ahli zikri, ahla zikri. Untuk terjemahan hari ini dia terjemahkan specialist, pakar, ahli bidang. Okey, dia terjemahkan pakar. Jadi minta maaf cakap lah. Kalau bab vaksin jangan tanya saya. Nanti saya goreng je lebih. Saya bukan ahli perubatan. Bab perubatan jangan tanya ustaz. Tanya doktor. Quran suruh tanya ahli kan. Itu masalah kita tu. Zaman saya kecil-kecil, kita ada majalah gila-gila. Ada satu kepala botak nama dia Profesor Serba Tahu. Semua soalan tanya dia. Semua dia jawab, semua dia goreng. Tak boleh, dalam Islam tak boleh. Ustaz buat agama, okey. Buat lain jangan tanya. Dulu SPM fizik 9. Tu pun kalau ambil. Silap paper pun tak ambil. Jadi Quran suruh tanya siapa? Fas'alu ahlaz zikri. Maka kamu semua bertanyalah kepada ahli zikri, maknanya pakar. In sekiranya kuntum adalah kamu semua, la tidak, ta'lamun kamu semua mengetahui. Jadi alhamdulillah sebagai selingan, bermula daripada hujung tahun 80-an, 90-an, antaranya dimulakan antara tokohnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita maklum setiap tahun sama ada sekali atau 2 kali akan ada persidangan antarabangsa yang bersidang untuk study fatwa-fatwa kontemporari terbaru, isu-isu terkini. Semua sekali dia cover. Tapi bila Dr. Yusuf Al-Qaradawi antara yang lead pada ketika itu, dia ubah sistem. Apa maksud dia ubah sistem? Kalau soalan-soalan dan isu-isu berkait dengan perubatan, sebelum syekh-syekh ni keluar fatwa, dia kena panggil doktor pakar present dulu. Nampak tak? Kenapa? Saya bukan doktor. Bab tu saya nak goreng macam mana? Sebelum fatwa-fatwa kewangan Islamic banking, kena panggil pakar bank dulu, present. Sekarang dia macam gitu. Okay, barulah ada kerjasama. Fas'alu ahla zikri. Dia tak boleh syok sendiri, jangan syok sendiri. Bab-bab tu tak boleh syok sendiri. Kena tanya ahli dia. Alright. Okey, baris terakhir. Zalikum, yang ni sama macam puasa tadi. Zalikum, yang demikian itu khairun lakum, lebih baik bagi kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu, in sekiranya kuntum adalah kamu semua, la ta'lam, in kuntum sekiranya kuntum adalah kamu semua, ta'lamu kamu semua mengetahui. Okey. Ke surat yang ke-6, baris yang pertama. Ke surat yang ke-6, baris yang pertama. Dipersilakan. Puan Zainab, silakan. Saya cuba Ustaz. Cuba. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Wallah, dan Allah ya'lamu, engkau mengetahui. Sekali lagi. Engkau mengetahui, bukan? Ya'lamu. Engkau? Ya'lamu. Kau mana engkau kan? Tak tahu lah Ustaz. Saya sekarang ni saya bercerita pasal Allah. Allah tu dia ke engkau? Aku.
tak. Saya cerita pasal Allah. Allah tu dia ke aku ke engkau. Dia. Benda tu common sense lah. Kita bercerita tentang ustaz. Ustaz tak datang. Mana ustaz dia tak datang lah. Ya, ustaz saya tak datang lah. Okey. Dia mengetahui. Alright, dia mengetahui. Wa antum dan awak semua. La tidak. Ta'lamuna, kamu semua mengetahui. Okey. Dalam Quran dia konsisten. Kalau kita cerita wallah tu sebenarnya kalau saya ganti jadi huwa lah. Allah tu nama. Katakan saya tak nak sebut nama. Saya tukar kepada dia. Jadi ya'lamu tu automatik dia punya lah. Sama macam ta'lamun. Ta'lamun. Katakan pening pula mencari. Tak payah pening sebab dalam tu dah ada antum. Ta'lamun tu antum punya. Antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu dan Allah lah yang mengetahui. Wa antum dan kamu semua la ta'lamun. Tidak kamu semua mengetahui. Kamu semua tidak mengetahui. Okey, sama. Terima kasih. Alright. Silakan. Seterusnya. Puan Aziah silakan. Puan Aziah silakan. Ustaz, skip juga Ustaz. Boleh ke Kak Aziah? Nanti saya cuba insya-Allah. Okey. Bismillah. Auzubillah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang alamu je. Ini refer balik. Okey. Yang alamu. Yang alamu. Sedang tulis Baris pertama. Tengok baris muka surat pertama dia. Muka surat 6 No. Tengok vocab tu muka surat pertama lah. Makna dia. Makna dia dekat muka surat Ini pertama. sedang tulis. Catat. Muka surat pertama. Oh, salah Oh, ni salah ni. Alamak. Tak tukar. Oh, tak tukar. Itu dah tukar kan? Tak masuk Ini kelas. saya baru dapat semalam. Oh. Dia bukan tulis. Sebab lama dah miss kelas. Mengetahui. Yang lama. Mengetahui. Bukan tulis, salah. Dia mengetahui. Alright. Okay. Dia mengetahui apa. Apa. Right. Baina. Tak tahu Ustaz. Okay. Yang tak tahu sikit je. Aidihim apa? Wama dan apa? Ya. Al-Fahum. Al-Fahum. Pun tak tahu. Okay. Belakang Ada tulis belakang. Home siapa home? Dan apa di belakang? Belakang siapa? Yang nama. Home. Belakang. Home siapa? Kamu semua. Bukan, kamu semua kom. Home. Mereka. 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 Okey. Belakang mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Okey, yang ini kita dah pernah jumpa dulu. Kita tidak terjemahkan perkataan dan ayat ini secara literal ataupun harfiah. Ini sama macam wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Yang kita terjemahkan secara literal itu hanyalah khalfa. Khalfa itu belakang. Okey Tetapi yang depan itu makna simbolik sajalah. Kalau satu-satu baina tu di antara. Perkataan baina di antara. Kemudian yadun tangan. ID tangan-tangan. Kalau satu yadun. Kalau banyak ID.
tangan-tangan. Ada dhamir pula satu lagi. Hum ataupun him tu. Mereka. Jadi yang ini tak terjemah lah. Yang ini kalau terjemah di antara tangan-tangan mereka. Yang ini dia tak pakai begitu. Yang ini dia terjemah baina aidihim, di hadapan mereka. Dia jadi satu phrase. Okey. Sama macam Yasin lah. Nanti baca Yasin tandakan. Wa ja'alna, dan kami jadikan, kata Allah, min baini aidihim, di hadapan mereka, saddan, tembok. Yasin pun sama. Jadi kat sini dia kata apa? Ya'lamu, dia mengetahui, ma, apa-apa yang baina aidihim, di hadapan mereka, wama, dan apa-apa yang khalfa, di belakang mereka. Cuma sekali lagi, hadapan dan belakang di sini pun dalam tafsir simbolik. Antara dia kata apa? Apa yang di depan, depan tu benda yang bakal berlaku. Apa yang akan berlaku. Belakang yang dah berlalu. Termasuk belakang tu bukan belakang badan saya. Okey ya. Alright. Terima kasih. Silakan. Puan Azian, silakan. Baris seterusnya. Ya, speakernya. Alright. Saya Ustaz. Okay. Okay. Ni tak terjemah pula Ustaz, tapi saya cuba je lah. Itulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa indahu, dan di sisinya. Mafatihu tu yang membuka Ustaz. Okey. Al-ghaibi, perkara ghaib itu, la, tidak, ya'lamu, dia mengetahui, hanya, illa, melainkan, hu, dia. Okey. Cuba tengok perkataan inda. Dia memang asal makna dia di sisi. Tapi ada kalanya kita tak terjemah di sisi. Contohnya apa? Contohnya dalam kelas perbualan, kita tanya orang, hal indaka qalamun? Okay. Ini kalau di sisi muntah orang bertanya dengar. Di sini kita tidak terjemah di sisi. Yeah. Do you have? Walaupun dia indah tu kalau seorang-seorang di sisi, tapi kalau kita tanya dia hal indaka ke hal indaki qalam pen, jadi terjemahan kita kata adakah di sisimu pen? Mah harap dengar. Jadi sebab itu bila kita kata I have, jawab dia indi je lah. Indi di sini. Indi. Bukan maksud di sisi saya. Saya ada. Ada. Jadi kena tengok soalan Ustaz. Ayatnya bukan soalan. Contoh je. Ini contoh kalau penggunaan indah tu. Okey. Jadi tidak semestinya di sisi ya. Jadi wa indahu. Tapi tak apa di sini kalau kita kata dan di sisinya lah, tak ada masalah. Cuma tidak tapi tidak semua keadaan ataupun dan padanya lah. Dan dia mempunyai, Allah ada apa? Mafatih di situ jamak kepada miftah. Miftah itu kunci. Kalau satu miftah kunci. Kunci. Anak kunci. Al-ghaib, perkara ghaib. Okey.
La ya'lamuha. Ha tu balik kepada mafatihul ghaib tadi. La ya'lamuha. Tiada. Tidak ada ya'lamuha yang mengetahuinya. Tiada yang mengetahui akan ianya ataupun illa huwa, kecuali dia. Kecuali dia. Okey. Alright. Sisters. Sama. Ustaz cakap dan di sisinya tu. Selain di sisinya apa tadi Ustaz cakap tadi? Dia ada. Dia ada? Padanya. Oh, padanya. Dia mempunyai. Jadi peganglah yang ini, pegang ayat ni, pegang betul-betul. Ini ayat Quran. Yang ini tak ada keraguan. Ini tak ada orang kata kebarangkalian. Kok lah tiba-tiba ada yang datang ceramah kat Puan Azizah. Kita dah tak lama ni Puan Azizah. Kiamat dah hampir ni. Kita dah fasa-fasa terakhir dah ni. Dia pula tahu tarikh. Baca ayat ni tiup kat telinga dia. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Tak payah sibuk yang tu lah. Bila tarikh sebenar tu Allah saja yang tahu. Kalau tak kiamat pun kita dulu kiamat, mati dulu. Jangan risau. Kiamat kecil pasti berlaku. Okay, kadang-kadang sampai detail cerita. Ini dah fasa terakhir ni, dah tak lama lagi ni tuan-tuan. Dia pula tahu. Mana? Tak ada orang tahu. Benda tu tak payah sibuk-sibuk macam itu. Sampai masa besok kiamat, jangan risau. Alright. Seterusnya. Alright. Ya. Silakan. Kena matikan speaker. Kalau tak dapat dia ni. Kita silakan. Pasangan Datuk kita. Datuk dulu lah. Sebab nama Datuk tak ada. Dia guna nama isteri je. Datin je. Datin Zain. Ya. Datin Zainon silakan. Okey. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Okey. Wa ya'lamu ma, dan dia mengetahui apa-apa yang fil barri wal bahr, apa-apa yang di dalam laut, barri wal bahr. Di daratan. Apa di dalam laut dan di daratan. Mana yang laut, mana daratan ni? Mana tu? Yang pertama tu darat dulu. Apa yang di daratan dan di dalam laut. Okey. Apa yang di daratan dan di lautan. Okey, seterusnya. Ya, Datin seterusnya. Minasyaitonirrajim. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamuna. Allah ni satu perkataan. Kalau biasa baca Quran, biasa baca hadis, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah. Allah ni jadi ketahuilah. Okey, teruskan. Innahum, sesungguhnya mereka. Okey. Humu, itulah. Hum sekali lagi, 2 kali hum tu. Innahum, sesungguhnya mereka. Okey, hum sekali lagi. Itulah orang-orang. Okey. Sufaha, itu tak tahu Ustaz. Okey. Walakin, tetapi. Ya. La, tidak.
ya'lamuna, mereka semua mengetahui. Okey. Terima kasih. Perkataan sufaha, cuba lihat sufaha. Kalau biasa baca surah Baqarah dekat pangkal juzuk kedua tu. Saya qulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kalau satu safih, safihun. Sufaha tu plural dia. Okey. Dia ada di mana? Di pangkal juzuk yang kedua. Dan dia pun ada di awal-awal surah Baqarah. Ketika mana ditanyakan kepada orang munafik, tak nak beriman ke? Jadi apa jawab dia? Anu'minu kama amanas sufaha. Pandai pula dia. Dia kata sahabat-sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi itu semua safih-safih, bangang-bangang dia kata. Orang bangang semua sekali itu. Bahasa kasarnya bangang. Jadi bila ditanya tak beriman, dia jawab apa? Anu'minu, patutkah kami beriman kama amanas sufaha, sebagaimana beriman orang bangang tu. Jadi Allah balas, Allah kata yang bangang tu dia orang. Ala innahum humus sufaha. Dua kali hum kat situ. Ala, ketahuilah. Inna, sesungguhnya. Hum mereka lah. As-sufaha, si bangang. Dia kata orang beriman bangang. Dia yang bangang sebenarnya. Dia yang bodoh. Bodoh boleh Ustaz? Bodoh tu lembut sikit lah, tapi tak apa sedap. Tapi kalau rasa bangang tu kasar sangat, tu boleh bengong. Lembut sikit bengong. Ada kerosakan tu Ustaz? Tak ada kerosakan sini. Ya. Walakin akan tetapi la ya'lamu, mereka tidak mengetahui. Ini dia suka labelkan orang. Dia kata yang beriman dengan Nabi itu semua bodoh-bodoh. Dia rasa dia pandai. Alright. Okey. Ya. Seterusnya. Okey, seterusnya. Puan Azizah, silakan. Speaker. Ya, banyak kali bercakap seorang nampaknya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ya. Fa'amma, maka adapun, ya, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, faya'lamuna, mereka mengetahui, mudarik tu Ustaz. Ya. Lengking bawah sekali. Okey. Annahu, bahawa al-haqqu adalah benar, min, daripada Rabbihim, Tuhan mereka. Okey, terima kasih. Terima kasih. Lama. Ini 2 hari study ni. Cuma ada juga certain perkataan tu tertinggal. Dia kalau kita tengok terjemahan Quran bagi yang rajin study lah, katakan kita berjaya trace. Ada orang dia tak boleh trace sebab tak ada nama surah. Contohnya level awal ni saya sengaja tak letak nama surah. Sebab nanti nak baca Yasin satu surah tu lengkap. Tapi kalau orang yang ada anak tolong ke, ada anak bagi tahu dia punya trik dan sebagainya, kita boleh Google ayat ni. Siapa yang ada keyboard Arabic tu, type aja kat situ. Fa ammal ladzina amanu. Tak payah type habis, nanti dia keluar cadangan kat bawah tu semua dia keluarkan. Kita klik kat situ, dia tulis nama surah. Terjemahan sekali semua keluar. Ayat. Itulah gunanya.
Tanyalah Syekh Google tu, jangan tak digunakan Syekh Google tu. Mahal tu. Dia lagi alim daripada ustaz tu, tanya je dia. Jadi bila kita buka terjemahan Quran, biasanya dia bagi kita mafhum sajalah. Kadang-kadang certain tu dia tak terjemah. Contohnya apa? Contoh terjemahan tadi tu okey. Tapi fa amma maka adapun. Fa maka amma adapun. Allazina orang-orang yang amanu mereka beriman. Fa ya'lamuna. Jadi bahasa Melayu ni kadang-kadang maka ni tak ada dalam bahasa kita. Kita tak banyak guna maka. Jadi sebab kadang-kadang terjemahan dia tak terjemah maka lagi sekali. Tapi dekat fa ya'lamuna tu ada fa. Kalau terjemahan satu-satu kita fa tu apa? Maka. Maka ya'lamuna mereka tahu. Mereka mengetahui annahu bahwasanya ia ada ia pula kat situ. Hu tu. Ianya tu apa? Quran tu lah. Kitab itu adalah al-haqqu, kebenaran. Benar. Min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Daripada Tuhan mereka. Okey. Terima kasih. Ya. Silakan. Seorang saja nama W. Puan Wan Zahra. W ada seorang je. Puan Wan Zahra silakan. Ya, saya Ustaz. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan mengatakan siapa mengatakan? Jangan tertipu dengan diskaun yang saya beri. Saya tidak sebut orangnya. Saya hanya sebut makna saja. Orangnya saya tak tolong. Itu kena tengok tangan. Siapa yang katakan, dia ke, saya ke, kami ke, sila tengok tangan mudhari'. Okey. Yang bawah sekali tu, jari manis bawah sekali. Jari manis bawah sekali tak ada. Oh, tak ada. Ada jari manis tu ada, tapi tak ada kat situ. Silap lokasi tu. Jari mana? Jari manis bawah sekali, hujung tak ada waw, tak ada nun. Ini cari yang belakang ada waw, ada nun. Oh, yang awak semua tu Ustaz. Yang jari tengah bawah, jari tengah bawah awak semua. Tengok dulu jari tengah, depan lain pula. Ini depan dia lain. Kena cek betul-betul. Jari tengah, depan dia tak. Sini depan dia apa? Ya. Tak kenalah tu. Mana tak kenalah tembakan tu. Kena cari yang ya. Cari depan ya, belakang waw nun. Baru boleh jumpa. Belakang waw nun jari kecil ni Ustaz. Jari kecil yang bawah tu mereka. Mereka lah. Okey. Baru boleh terjemah. Dan mereka mengatakan. Allah. Kat mana Allah? Allah tak terjemah lagi. Allah apa Allah? Atas. Ke atas Allah. Ke atas Allah. Kaziba. Pause dulu. Okay. Dan mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Okey, terima kasih. Selesai. Satu tak dapat dulu tu. Kazib dia tak dapat. Okay. Yang ini lebih kurang sama macam yang mula-mula kita baca tadi. Dan maknanya pergi bomoh, pergi jumpa pawang, syirik, dalam masa yang sama ada ilmu. Orang yang macam ini pun sama. Berdusta menggunakan nama Allah, berbohong terhadap Allah dalam keadaan dia tahu. Dosa dia lain. Tak tahu lain. Wa yaquluna 'ala Allahil kaziba. Kazib itu pembohongan. Pendustaan. Nak cari tiga huruf asal, cari dekat kazabah. Kazabah telah bohong. Ini masdar dia, kazibun, pembohongan.
wa yaquluna, dan mereka mengatakan, alallahi, ke atas Allah, al-kaziba, pembohongan, pendustaan. Kemudian waw itu sekali lagi itu bukan dan ya, walhal, sedangkan, padahal hum, mereka, ya'lamun, mereka mengetahui, padahal mereka mempunyai ilmu pengetahuan, mereka mengetahui. Okey. Kemudian sedikit lagi cuba tengok muka surat yang ke-7. Kita pindah kepada tapak tangan amar. Ustaz. Ya. Boleh tanya masdar tu apa Ustaz? Masdar tu contohnya telah makan, madhi, sedang makan, mudhari', makanan. Masdar tu makanan. Dia jadi noun semula lah. Telah buka, sedang buka, jadi apa? Bukalah. Bukalah amar. Kadang-kadang kita boleh terjemah pembukaan. Kadang-kadang kita terjemah buka je lah, tapi dia noun, dia bukan kata kerja. Tapi biasanya dia tak boleh seorang-seorang, dia kena ada ayat lain kan sebagai bantu dia. Contohnya apa? Contoh kalau Mak Saleh open. Open tu opening ataupun open yang ada ed belakang. Past tense kan? Open, opening. Okey, sekarang ni kita jadikan dia open house. Open house kat situ dia bukan verb lagi lah, dia jadi noun lah. Jadi masdar tu sama. Masdar tu biasanya dia kena dua, dia tak boleh seorang-seorang. Okay. Sama. Okay. Kalau susah sangat nanti balik tengok contoh dia dekat apa? Surah Al-Fathu tu. Inna fatahna laka fathan mubina. Fatahna fi'il madhi, fataha. Fatahna, kami buka. Fathan, pembukaan. Jadi itulah cerita dia. Okey, tak apa. Jadi ada sikit masa lagi, sila buka tapak tangan Amar. I'lam, ketahuilah. Dia bukan simply ketahuilah, dia ketahui dengan ilmu. Sebab itu ulama dia tafsir. Orang kita kalau sebelum berzikir apa dia baca? Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Fa'lam tu yang penting tu. Maka engkau ketahuilah. Mana nak mengetahui Allah itu tiada Tuhan melainkan Allah, dia bukan follow. Dia bukan taklid buta. Dia kena tahu dengan apa? Ilmu. Maknanya kena belajar tauhid. Itu masuk fa'lam. Jadi wa'lam, dan engkau ketahuilah. Ketahuilah engkau annallaha, bahwasanya Allah aziz, maha perkasa, hakim, lagi maha bijaksana. Okey. Baris yang kedua kita pindah kepada amar antum. Jari tengah bawah sekali. I'lamu, ketahuilah kamu semua. Wattaqullah, dan kamu semua bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kamu semua. Annallaha, bahwasanya Allah ma'a, bersama, beserta al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi perkataan bersama di sini tak samalah macam saya sekarang ni tinggal bersama dengan anak isteri saya. Bersama saya, bersama fizikal lah. Bila dia kata ma'a, bersama-sama, maknanya apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu maksud bersama.
Okey. Wattaqullaha wa'lamu. Sama macam sebelum tadi. Cuma yang ini ditukar saja. Annallaha syadidul iqab. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kamu semua, annallaha, bahwasanya Allah, syadid, sangat keras, sangat dahsyat, al-iqab, siksaan, balasan, azab. Jadi perkataan syadid tidak semuanya negatif. Tengok ayat. Kalau dalam surah Hadid, surah besi, Allah kata apa? Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Dalam ayat tu dia kata besi Allah turunkan. Fihi ba'sun syadidun. Padanya ada ba's, kekuatan. Syadid, yang ampuh, yang solid. Tetapi hari ini perkataan syadid kalau digunakan untuk manusia, terutama budak sekolah, biasanya dia akan refer, ini ustazah ni syadid, ustaz ni syadid. Maksudnya no nonsense. Tak ada kompromi. Dia kata A lah, dia kata B lah. Itu maksud syadid. Maknanya apa? Strict. Sangat tegas, sangat strict. Okey, jadi sampai di situ. Untuk kelas yang seterusnya, nampak gayanya seperti biasa next week tak ada kelas sebab minggu kedua, betul? Kalau ikut jadualnya minggu depan tak ada, minggu kedua, dan kebetulan pula minggu ke depan mula puasa. Okey. Jadi untuk yang selepas itu, tengok boleh tahan ramai juga yang masuk mengundi nak sambung kelas ya. Sampai terulang-ulang dia punya mesej. Nama tak masuk-masuk juga. Dia ulang mesej je. Dia copy mesej, dia forward. Dia copy mesej, dia forward. Saya tengok nombor naik, orang ni tak ada. Nombor naik, orang ni tak ada. Kadang-kadang makcik-makcik ni kena tanya anak guide macam mana nak copy paste. Kan ni nama dia naik tapi nama dia tak masuk-masuk kan. Jadi akhirnya mesej tu mesej copy paste. Nama dia 16, dia kekal 16. Itulah. Jadi kena tanya dulu macam mana nak masukkan tu. Tak apa. Cuma nanti kena confirmkan semula dengan ketua dan yang inilah yang bertanggungjawab. Timing ni macam mana. Okay, sebab rasanya sepanjang pagi ni tadarus kan. Betul kan? Tadarus kan ni macam-macam ni. Offline ada, online ada, semua ada ni. Macam-macam lain ada. Macam-macam lain ada ni. Minggu ni pun dah start ni. Takut tak habis ni. Jadi apa-apa nanti kita maklumkan dalam grup. Kalau ada ke, kalau tak ada ke, tengok makluman dan maklumat dalam grup WhatsApp tu. Kalau ada perubahan apa semua nanti akan dimaklumkan di sana lah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa semula. Selamat berpuasa kepada semua. Selamat berpuasa, maaf Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat puasa. Okey. Sebelum kita selamat puasa, doa tak sikit. Kejap. Doa tak sikit. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah Ustaz kita akan adakan next week. Okey, insyaAllah. Next week pukul 2 macam kita dah bincang tu lah Ustaz, pukul 2 sampai pukul 3. Siapa terbuka kepada semua sebab semua bayar yuran kan, terbuka kepada semua. Walaupun dia tak register, tak ada masalah. Okey, nanti kalau terlupa dia akan ulang balik dekat grup. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih.